Assalamualaikum. Nama saya Nurfaliana binti Muhammad Salihuddin, dari kos DIPAK. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk membentangkan slide praktikal selama saya berpraktikum di taska dan di prasekolah. Pertama sekali, dari segi bahasa kanak-kanak, kebiasaan 0 hingga 4 tahun, kanak-kanak ni dia punya bahasa tu agak pelat lah. Agak pelat daripada umur 5 ke 6 dan ke atas. Macam daripada taska, budak hingga 0 hingga 4 tahun ni kebanyakannya menggunakan perkataan yang pelat dan susah untuk kita fahami. Sebagai contoh, dia nak sesuatu, dia minta dengan kita, teacher, nak tu, nak alat. Maksudnya nak coklat. Apa-apa je. Lepas tu, kalau dekat prasekolah pula, dia boleh gunakan bahasa yang lebih lagi lah. Macam dia nak sesuatu dan kita boleh faham. Contoh, dia nak pensel, cikgu, saya nak pensel. Kita boleh dengar satu perkataan tu dengan tersusun. Daripada budak yang umur 0 hingga 4 tahun ni, dia punya bahasa dia susah untuk kita fahami. Yang kedua, daripada yang saya perhati adalah dia punya budaya. Budaya dia ni, ada setengah kanak-kanak yang bila di rumah dia punya tingkah laku tu lain, bila dekat sekolah tingkah laku dia lain. Sebagai contoh yang saya buat perhatian ni adalah seorang budak ni bila dekat rumah, dia seorang yang periang, dia banyak mulut dan dia seorang yang aktif. Tapi bila kat sekolah, dia lebih banyak mendiamkan diri. Dia seorang yang pendiam dan lebih banyak menangis. Dia punya sebab kenapa jadi macam ni adalah mungkin daripada segi layanan ibu bapa sama ada ibu bapa terlampau manjakan dia ataupun sekolah terlampau garang ke apa. Tapi apa yang saya perhatikan adalah ibu bapa dia terlampau manjakan dia. Jadi setiap apa benda yang budak-budak tu nak, ibu bapa dia bagi je. Kalau kat sekolah, kalau nak sesuatu kena buat sesuatu. Kalau kat rumah minta terus dapat. Disebabkan macam tu lah dia menyebabkan budak-budak ni dia buat perangai. Yang Atiyah ni pula, dia memang tak berminat langsung untuk bersekolah. Dia lagi berminat untuk duduk kat rumah. Tak tahu sebab apa, tapi mungkin dekat rumah ni dia bebas untuk buat apa saja. Kalau kat sekolah, dia ada peraturan dia. Sebab prasekolah dengan taska berbeza. Prasekolah sebab dalam sekolah ada peraturan dia, sama je macam murid-murid lain. Kalau kat taska mungkin bebas untuk bermain apa semua. Tapi kalau prasekolah dah 6 tahun, 5 ke 6 tahun, selepas habisnya tamatnya prasekolah terus masuk darjah 1. Darjah 1 ni dah nak main-main sangat. Kiranya dia terapkan pembelajaran. Sebabkan tu Atiyah ni dia cari akal lah, cari alasan untuk tak ke sekolah. Alasan dia selalu guna adalah sakit perut. Tapi bila kita selidik apa semua, tapi tak ada pun, tak sakit pun sebenarnya. Cuma dia bagi alasan tu untuk tak nak ke sekolah. Seterusnya, ciri individu lah sikap. Yang tu saya dah cakap tadi. Ciri individu ni, setengah budak dia seorang yang banyak mulut, banyak cakap dekat sekolah, tapi dekat rumah dia diam. Ada juga yang dekat rumah dia banyak cakap, dekat sekolah dia diam. Semuanya tak sama. Kanak-kanak ni semua tak sama. Perangai-perangai dia berbeza-beza, dia tak sama, dia takkan sama. Lepas tu, perubahan sikap dia. Ada yang perubahan sikap dia mula-mula mula-mula daftar prasekolah, berminat lah nak join, nak join aktiviti ni, nak buat aktiviti ni. Kini dia masih dengar arahan guru. Tapi bila lama-kelamaan makin meningkat bulan ke bulan, prasekolah ni dia tak akan terus bermain je macam taska. Dia akan ada peningkatan daripada segi belajar. Macam saya cakap, umur 5 ke 6 tahun dia akan terapkan aktiviti pembelajaran daripada bermain. Jadi sebabkan dia rasa macam tak best lah. Kenapa berbeza? Kenapa tak macam dulu main je? Kenapa belajar? Dia jadi macam aku tak boleh ni. Aku nak kena cari alasan juga untuk tak ke sekolah. Lepas tu kadang-kadang dia punya mengamuk semua tu untuk tarik perhatian. Macam guru ni mungkin akan rasa macam panik lah sebab kenapa dia menangis, dia meraung. Kami ni ada buat salah ke? Cikgu-cikgu dekat prasekolah tu ada buat salah ke? Lepas tu kami ambil langkah seterusnya untuk
telefon ibu bapa dia. Lepas tu bila kami selidik rupanya ibu bapa dia dah bawa pergi klinik, pergi hospital untuk cek sakit apa anak dia yang sebenarnya. Rupanya tak ada sakit apa-apa pun, anak puan dan encik sihat. Jadi daripada situ saya dah mula rasa yang dia punya anak ni memang langsung tak berminat. Tu dia punya sikap lah. Dia punya sikap. Tapi ibu bapa ni dia tak perlulah, tak boleh lah terlampau manjakan anak-anak dia. Daripada segi kalau anak minta bagi je. Kalau anak tak nak pergi sekolah, biarkan je. Setengah ibu bapa ni dia terlampau ambil remeh lah. Mungkin dia rasa prasekolah je pun, tak belajar sangat ke. Tapi ibu bapa tak boleh fikir macam tu. Sebab prasekolah ni dia awal. Di awal sebelum bermulanya sesi persekolahan yang betul-betul. Kini daripada segi ada peperiksaan, daripada segi dia punya bacaan tu lagi bertambah, bukan daripada suku kata, daripada suku kata ke ayat terus. Jadi macam dia punya pembelajaran tu lagi advance lah, lagi menaik. Lagi satu, dia punya matematik tu makin susah. Bahasa dia ada penambahan bahasa, daripada bahasa BM dia tahu bahasa BI, Jawi, Arab. Guru-guru tu akan ajar macam tu. Okey, seterusnya dari tahap perkembangan kanak-kanak termasuk fizikal, sosial, kognitif dan perkembangan bahasa. Okey, yang pertama sekali fizikal. Okey, fizikal kanak-kanak ni kebiasaannya guru dekat sana dia akan terapkan aktiviti yang melibatkan seluruh anggota badan. Maksudnya sosio akan terapkan aktiviti tu daripada segi keseluruhan badan lah. Dan seluruh badan tu maksudnya satu badan, motor kasar dia. Okey, motor kasar dia contoh aktiviti fizikal. Guru akan pasang lagu dan kanak-kanak mungkin akan bergerak dalam belatan ataupun meniarap ke. Yang tu dia menggunakan seluruh anggota badan. Okey, bukan itu saja. Guru juga banyak terapkan aktiviti yang melibatkan motor halus. Motor halus tangan dan mata. Tu kiranya aktiviti juga, aktiviti fizikal juga sebab kita bergerak tangan kan. Kita menulis ke, lambung bola ke, apa ke. Macam tu lah. Lepas tu macam si Atiyah ni pula, mula dia sangat aktif, dia sangat suka bergaul, banyak mulut. Tapi lepas pada mulanya sesi pembelajaran tu, dia jadi macam pendiam. Dia dah tak nak nak masuk aktiviti, tak nak dah buat sekali dengan kawan-kawan. Dia banyak diamkan diri, banyak menangis. Daripada situ dah dia boleh nampak dia punya perubahan tu. Kini dia dah tak nak dah buat apa-apa. Itu yang menyebabkan guru-guru kat sini rasa macam susah macam ni. Kena cari satu alternatif untuk selesaikan masalah ni. Guru-guru kena pandai berfikir untuk tarik perhatian dia. Mungkin aktiviti kami kurang menarik ke, jadi guru perlu tingkatkan daripada segi aktiviti ke, dari segi pengajaran ke. Okey, sosial. Okey, sosial ni pula ada kanak-kanak yang bila kat rumah dia banyak mulut, dekat sekolah dia diam, dia kurang bergaul. Okey, dia sebab macam dalam hal ni kebiasaan kanak-kanak macam tu dia terlampau bergantung hidup dengan ibu bapa lah. Kini dia lebih selesa dengan ibu bapa, dia tak ada kepercayaan untuk bergaul dengan orang sekeliling, termasuk cikgu dan rakan-rakan yang lain. Okey, kanak-kanak macam ni kebiasaannya guru-guru ni perlu banyak bercakap dengan dia, perlu tarik perhatian dia. Okey, sebab ada seorang kanak-kanak ni dia pendiam, tapi bila lama kelamaan, bila guru tingkatkan cara pembelajaran, cara pengajaran, dia dah mula bercakap. Kini guru ni kena tarik perhatian dia untuk dia bercakap. Okey, lepas itu daripada segi kognitif pula, Atiyah ni dia seorang kanak-kanak yang cepat tangkap. Memang cepat tangkap. Apa-apa yang cikgu ajar, dia akan cepat tangkap. Tapi sebabkan dia punya diri tu dia terlampau ikut perasaan dan malas untuk ke sekolah, dia simpan semua tu. Dia simpan. Tapi ada juga masa yang bila dia rasa dia nak buat, bila rasa aktiviti tu menarik juga aktiviti ni, dia akan masuk je buat sekali dengan kawan-kawan dia. Daripada segi tu saya boleh nampak lah yang dia ni seorang yang budak cepat tangkap. Sebab kanak-kanak yang lain
susah nak baca perkataan tapi dia dah boleh baca. Kira dia dah kenal huruf, dia dah kenal suku kata, dia dah pandai baca suku kata tu. Dia dah pandai mengira. Dan dia siap ajar lagi kawan-kawan dia bila kawan-kawan dia tanya. Cuma masalah dia hanyalah tak nak ke sekolah tu saja. Lepas tu perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa pula kat sekolah dengan taska berbeza. Macam kat sekolah dia akan terapkan sedikit bahasa Inggeris. Contohnya kalau kanak-kanak nak keluar, nak ke tandas, cikgu akan suruh kanak-kanak menyebut perkataan seperti may I go out. Kira saya nak keluar. Kira minta izin dalam macam tu lah. Lepas tu kalau nak pinjam barang macam contohnya pemadam atau pensel atau pemaris, may I borrow. Boleh tak saya pinjam? Kira guru akan terapkan sedikit bahasa Inggeris. Kira ayat mudah saja untuk budak-budak ini. Untuk kanak-kanak ni lah. Kalau macam dekat taska pula, dia akan terapkan dalam bahasa Melayu je lah. Ayat-ayat mudah sebab kanak-kanak taska dia punya pemikiran berbeza dengan tanak-tanak prasekolah. Selepas tu, kerjasama di antara guru dan ibu bapa untuk meningkatkan perkembangan kanak-kanak. Daripada segi kerjasama guru ni, susah sebenarnya untuk dapatkan kerjasama antara guru dan ibu bapa sebab kekangan masa ibu bapa yang terlampau sibuk bekerja dan kadang-kadang ada ibu bapa yang malas lah nak pergi jumpa cikgu, malas lah nak pergi meeting bila cikgu buat perjumpaan, malas lah. Perkataan malas tu dia orang selalu terapkan. Tapi kita sebagai ibu bapa perlu berfikiran jauh. Kalau kita terus guna alasan malas tu, anak-anak kita macam mana? Ibu bapa tak boleh nak terus harapkan yang guru ni mengajar anaknya terus pandai. Sebenarnya anak-anak ni perlu diajar daripada rumah. Ibu bapa ni adalah guru pertama. Sebelum kami, ibu bapa ni antara guru yang pertama. Kiranya anak lahir terus nampak muka ibu bapa bila dah buka mata. Jadi ayah, mak perlulah mengajar. Kiranya perlu jadi role model untuk diorang, untuk kanak-kanak ni. Sebab kanak-kanak ni dia berdasarkan diri kita, siapa diri kita. Kalau kita didik diorang dengan baik, baiklah dia. Kalau kita didik diorang dengan perkara tak baik lah jadinya. Umpama kain putih kanak-kanak ni. Ibu bapa pula dia perlu ambil serius lah. Kalau contoh pihak sekolah panggil ibu bapa ni, ibu bapa perlulah korbankan sedikit masa bekerja tu untuk anak dia, untuk kebaikan anak dia. Lepas tu bila dah buat perjumpaan antara guru dan ibu bapa, tak salah guru berkongsi pendapat dengan ibu bapa dan ibu bapa berkongsi pendapat dengan guru. Sebab guru ni dia perlukan idea juga, sebab dia banyak idea tapi bagus ke untuk anak-anak mereka berjalan dengan lancar ke? Sebab kami tak tahu anak tu suka apa, jadi ibu bapa ni lebih tahu apa yang anak suka, apa yang anak tak suka. Jadi kita sebagai ibu bapa ni perlulah bagi pendapat. Contoh Atiyah ni dia suka menolong, dia seorang yang rajin. Lepas tu dia suka menyanyi. Jadi kami pun mungkin boleh guna kot sambil belajar sambil menyanyi ke, macam tu. Lepas tu ada juga setengah ibu bapa tu dia bagi pendapat untuk guru ni mengubah cara mengajar. Kira contoh perbanyakkan aktiviti yang lebih menarik ke, perbanyakkan aktiviti yang melibatkan dengan muzik ke. Jadi kami sebagai guru kami ambil je pendapat itu. Seterusnya, aktiviti atau pembelajaran yang dijalankan berdasarkan perkembangan kanak-kanak. Perkembangan kanak-kanak ni dia berbeza-beza. Ada kanak yang cepat, ada kanak yang lambat. Jadi guru ni dia perlu seimbang. Dia punya aktiviti tak boleh nak susah sangat, aktiviti tak boleh nak senang sangat. Kalau susah, dia akan makan masa yang lama. Kalau senang sangat, sekejap pula. Kini tak sampai kita punya target masa tu. Jadi guru ni perlu ambil masa yang seimbang. Aktiviti perlu seimbang. Seterusnya, cabaran dan penambahbaikan. Dari segi cabaran tu macam ibu bapa susah nak bagi kerjasama lah. Ibu bapa susah nak bagi kerjasama. Macam saya perhatikan Atiyah.
Dan ibu bapa dia agak susah lah sebab dia fikir yang saya ni akan buat bukan-bukan dekat anak dia. Akan buat bukan-bukan dekat anak dia. Jadi lepas saya berbincang, saya dan guru berbincang dengan ibu bapa Atiyah, barulah diorang benarkan saya untuk buat pemerhatian dekat Atiyah. Okey, dalam segi penambahbaikan, mungkin kami akan perbaiki dari segi pengajaran dan aktiviti. Kami akan perbaiki, kami akan tambah baikkan lah, penambahbaikan daripada segi bahan bantu mengajar ke, dari segi percakapan kami menyampaikan cara pengajaran tu, macam tu lah. Okay. Cabaran dalam dan semasa proses pemerhatian kanak-kanak. Okay, cabaran dia macam Atiyah ni, dia menangis, dia mengamuk. Sampai dia dekat sekolah, dia akan terlentang, dia akan terbaring, menangis, nak balik. Okay, itu antara cabaran lah. Lepas tu, bila cikgu dekat sana kata dekat kami, dekat saya dengan kawan saya, abaikan je. Okay, bila abaikan je, dia akan mula berlari. Dia akan lari keluar kelas. Dia tak nak belajar. Dia akan duduk kat kantin. Dia akan duduk sorang-sorang kat situ menangis. Lepas tu bila dipujuk-pujuk, makin menangis. Sampailah ibu dia datang, barulah dia berhenti menangis. Tu antara cabaran yang paling susah lah. Lepas tu dia selalu tak hadir. Atiyah dia selalu tak hadir. Jadi saya punya pemerhatian jadi macam tergantung. Okay, saya perlu cari alternatif lain lah untuk dapat tahu apa perkembangan dia. Sebab buat pemerhatian kan kita perlu tahu semuanya daripada awal sampai akhir. Okay, seterusnya kesimpulan. Okay, kesimpulannya, guru ni dia perlu ada terapkan sikap yang penyabar, sangat penyabar. Tanpa kesabaran tu, mungkin kanak-kanak yang bermasalah macam Atiyah ni, yang kuat menangis, banyak perangai, apa semua, akan banyaklah kesabaran tu. Sebab hilangnya kesabaran tu, mungkin kanak-kanak ni habis lah. Okay, terus pukul ke, sebab kita semua orang ada kesabaran masing-masing. Jadi guru ni dia perlu lagi bersabar. Memang banyakkan bersabar. Lepas tu perlu perbaiki, perlu tingkatkan cara mengajar. Tak boleh terlampau susah, tak boleh terlampau senang. Kena seimbang. Lepas tu aktiviti tu pula kena menarik. Kena melibatkan kanak-kanak dia suka benda-benda yang suka menyanyi, menari. Kadang-kadang suka lagu macam tu. Aktiviti-aktiviti yang melibatkan muzik. Jadi kami sebelum mengajar, kami akan buka video dulu, bagi diorang menyanyi, kenalkan dahulu apa yang kami akan ajar. Contoh, saya nak ajar tentang makanan, saya akan buka video tentang makanan. Sambil tu diorang boleh kenal. Okay, yang ni warna hijau, sayur brokoli. Warna merah, buah tomato. Warna oren, carrot. Jadi diorang tahu warna dan bentuk buah sayur masing-masing. Okay, lepas tu makanan apa yang seimbang. Contoh, makan sayur, makan buah. Okay, makanan seimbang. Aiskrim, coklat, benda-benda manis tak seimbang, tak elok. Jadi diorang dah dapat tangkap. Diorang dah dapat tahu sikit-sikit apa yang cikgu akan ajar. Okay, lepas tu bila mulanya pembelajaran, saya akan tanya balik apa yang dalam video tu, apa jenis-jenis sayur, warna apa, bentuk dia macam mana. Jadi kanak-kanak tu dah boleh jawab. Okay, sebab dia dah bagi petunjuk awal-awal lah. Okay, itu saja. Okay, sekian.